Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qalat hailati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberikan kepada kita ini peluang untuk terus kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah taala. Dan insya-Allah pada tengah hari ini kita akan sambung pada hadis yang ke-132 berkenaan dengan cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ana fala aqulu muttaki'an. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku, maka aku tidak akan makan dengan duduk ittika, yakni duduk secara bersila ataupun bersandar. Bersila ataupun bersandar. Jadinya dalam hadis ni Nabi SAW nak tegaskan bahawa baginda ini tidak akan duduk secara ittika ataupun terjemahannya bersila ataupun bersandar ketika mana Nabi SAW sedang menikmati makanan ataupun ketika mana Nabi SAW sedang makan. Nabi tidak akan duduk secara bersila maupun bersandar. Jadinya ada tiga tafsiran ulama tentang duduk secara itikak ini. Duduk secara itikak semasa makan. Yang pertamanya, duduk itikak ini adalah duduk dengan punggung kita itu tetap dan selesa di atas lantai. Di atas lantai ataupun di atas lapik ataupun alas, seperti inilah duduk bersila dan sebagainya. Yakni dengan bahasa mudahnya adalah kita duduk di atas lantai ataupun kita duduk di atas satu lapik kain dan kita duduk secara bersila dan sebagainya. Iaitu duduk orang yang ingin makan dengan banyak. Orang yang duduk bersila ini dia tidak menahan perutnya. Perutnya itu tidak tertahan sebab bila kita duduk bersila, perut kita itu tidak ada benda yang menahan. Jadinya apabila duduk bersila ini menjadikan kita ini ingin makan dengan banyak. Itu. Dan Nabi SAW kalau makan tidak akan duduk bersila. Nabi akan duduk dengan cara di mana ada nanti akan kita kongsikanlah bagaimana cara Nabi duduk. Dia akan menahan, kakinya ini akan tahan sedikit kepada perutnya supaya mengelakkan daripada makan terlalu banyak. Dan yang keduanya, duduk dengan bersandar dan berehat di atas rusuk kanan atau rusuk kiri. Kita duduk bersandar, bersandarlah, sama ada kita bersandar di atas rusuk kanan ataupun kita bersandar di rusuk kiri. Itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika mana makan. Jadinya kita makan secara bersandarlah, kita bersandar dengan rusuk kita ni, kita makan. Itu tidak dibuat oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, tafsiran ketiga adalah duduk dengan bersandar di atas satu tangan dan makan dengan tangan yang satu lagi. Duduk secara bersandar. Maka tidak dilakukanlah oleh baginda Nabi SAW. Kita bersandar dengan satu tangan, tangan kita letak kat belakang sebagai contoh, untuk kita makan. Itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Duduk dengan salah satu cara di atas ini bercanggah dengan cara makan Nabi SAW, iaitu
makan dengan sedikit dan tidak berlama-lama di depan makanan. Nabi SAW ini makan dengan kadar yang sedikit dan Nabi SAW tidak berlama-lama di depan makanan. Yakni Nabi SAW tidak berlama-lama ketika makan lah. Sebab Nabi pun makan sedikit. Bila makan sedikit ni sekejap je lah makan, tidaklah lama. Berbanding dengan kita ini duduk makan bersila, makan tu pun sampai 1 jam sebagainya, lama. Kita makan dengan keadaan yang lama. Itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi SAW, kerana Nabi SAW makan dengan sedikit dan tidak berlama-lama di depan makanan. Malah makan sambil bersandar di atas rusuk boleh menjejaskan kesihatan. Kata Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim menegaskan dalam kitabnya Za'dul Ma'ad, ketiga-tiga jenis duduk di atas adalah tercela ketika makan. Orang yang duduk duduk secara bersila, ataupun dia bersandar dengan rusuk kiri, ataupun dia bersandar dengan sebelah tangan dan sebelah tangan lagi makan, itu merupakan orang yang jenis duduk adalah jenis duduk yang tercela lah ketika mana sedang makan. Berkata Imam Al-Khattabi, setiap orang yang duduk dengan saksama di atas suatu pelapik atau alas, maka dinamakan orang yang bersandar. Tidak kisahlah orang yang duduk di atas satu lapik ataupun alas, maka dinamakan orang itu duduk secara bersandar. Dia maksudnya dia duduk dengan selesa lah. Dia duduk dengan selesa. Sebab Nabi SAW ini apabila makan, hendak makan ataupun ketika mana bagi dia makan, Nabi akan duduk, satu kakinya itu akan diangkat ke inilah bahagian lututnya ini ataupun pahanya ini akan dirapatkan ke perut, dan satu lagi kaki didudukkan seperti mana duduk tahiyat awal. Kaki kiri kita ini duduk seperti tahiyat awal, dan kita duduk di atas kaki kiri kita. Di atas tumit kaki kiri kita duduk di atas tu. Satu lagi kaki dia akan duduk, dia akan dinaikkan ke bahagian perut dan juga dada. Maka dia akan duduk secara beginilah. Jadi akan duduk secara begini, dan satu lagi kaki sebagai alas untuk sebagai untuk menjadikan perut Nabi SAW itu ditahan dengan kaki, maka akan menyebabkan makannya sedikit. Dan Nabi SAW ini apabila duduk secara begitu, seolah-olah baginda cepat-cepat nak berdiri, cepat-cepat nak pergi. Lepas dia habis makan, boleh terus bergerak. Itu. Berkata Imam An-Nawawi, hadis di atas memberi makna, aku tidak akan duduk ketika makan sebagaimana duduknya orang yang ingin menikmati makanan dengan banyak, dan sebab itu ia duduk dengan tetap. Nabi SAW dia tidak akan duduk seperti mana orang yang ingin duduk untuk menikmati makanan, dan dia duduk dengan duduk keadaan yang tetap lah. Dia duduk diletakkan punggungnya itu di atas lantai, duduk bersila. Orang yang duduk bersila di atas lantai dan kemudian dia makan, itu merupakan orang yang dia nak makan banyak, dia nak menikmati makanannya. Tu duduk bersila kalau makan dekat lantai. Zaman sekarang lagilah, makan dekat atas kerusi lagi. Makanan itu betul-betul rapat dengan kita punya mulut, maka dia akan lebih lebih banyak lah dia makan. Lebih lagi duduk di atas kerusi, dengan kerusi yang selesa sebagainya. Itu lagi menyebabkan kita ini akan makan dengan banyak. Akan tetapi aku duduk sebagaimana duduknya orang yang tergesa-gesa untuk bangun, dan aku makan sedikit sahaja. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Baginda duduk itu duduk sebagaimana orang yang duduk tergesa-gesa nak bangun. Lepas habis makan, dia terus nak bergerak. Macam tu Nabi SAW duduk. Dan Nabi SAW itu makan dengan kadar yang sedikit sahaja, tidak Nabi makan dengan kadar yang banyak. Jadinya pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang ke-132 ini adalah tidak duduk secara ittikak ketika makan kerana tidak disukai oleh Nabi SAW. Kalau kita ini, janganlah kita Nabi SAW itu menegaskan bahawa baginda tidak duduk secara ittikak, dengan makna Nabi tidak duduk ketika mana makan itu dengan bersila maupun bersandar. Tidak Nabi lakukan.
Dan kita juga boleh mencontohi baginda Nabi SAW. Sebagai gantinya, duduklah sebagaimana cara duduk Nabi ketika baginda makan, yang akan kita terangkan selepas ini dalam bahagian maklumat tambahan. Nantilah kita akan terangkan bagaimana cara duduk Nabi SAW untuk kita ini lebih faham, untuk kita ini lebih tahu bagaimanakah caranya baginda itu ketika duduk ketika makan. Sebab kita ini nak mencontohi Nabi SAW, maka kita kena tengok bagaimana keseluruhan keadaan hidupnya itu bagaimana. Cara duduknya kita kena tengok dan kita kena follow, kita kena ikut. Cara makannya kita kena follow, kita kena ikut dan sebagainya. Seterusnya hadis yang ke-133. Hadis yang ke-133, yakni Nabi SAW itu makan dengan 3 jari. Nabi SAW makan dengan 3 jari. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalath wa yal'aquhunna. Maksudnya diriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jarinya dan baginda menjilatnya selepas makan. Jadi hadis ini juga dia menerangkanlah salah satu cara yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW ketika mana baginda sedang makan, iaitu Nabi makan dengan menggunakan 3 jari. Nabi makan dengan menggunakan 3 jari. 3 jari saja. Nanti kita tengok 3 jari itu makanan mana yang Nabi makan. Sebagai contohnya, Nabi makan roti menggunakan 3 jari. Kebiasaannya memang Nabi makan roti lah menggunakan 3 jari. Berkata Imam An-Nawawi, berdasarkan hadis ini digalakkan makan dengan menggunakan 3 jari sahaja dan tidak menambah jari keempat atau kelima. Ini hadis ni nak galakkan kepada kita ini untuk makan menggunakan 3 jari saja. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melakukan tidak menambah jari keempat maupun jari kelima. Kecuali ketika tidak dapat dielakkan, seperti memakan makanan yang tidak boleh dimakan melainkan dengan menggunakan lebih daripada 3 jari. Ini kata Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kata digalakkan makan dengan menggunakan 3 jari. Kecuali ketika tidak dapat dielakkan, seperti kita ini memakan makanan yang tidak boleh untuk kita pakai 3 jari saja. Dia kena menggunakan lebih daripada 3 jari. Sebagai contohnya, macam kita dekat Malaysia ni, kita makan nasi, agak susah untuk kita makan menggunakan 3 jari. Agak susah untuk kita makan menggunakan 3 jari. Dan kalau kita makan menggunakan 3 jari pun, dia lambat habis. Dan bila lambat habis ni, kalau ikutkan sebagaimana untuk kita faham bagaimana Nabi SAW itu cara makannya, kaedah makannya adalah Nabi itu makan dengan sedikit dan tidak berlama-lama lamaan di hadapan makanan. Ini makan sedikit ni kita boleh ikut, tetapi tidak berlama-lama di depan makanan ini kita selalu buat. Kadang-kadang orang ni makan terlalu lama, terlalu lambat, sampai kan dengan alasan kunyah 40 kali dan sebagainya. Dia sebenarnya itu tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk kita ini berlama-lama di hadapan makanan. Sebab apa? Sebab banyak lagi benda yang kita boleh buat selain daripada makan dengan lama. Jadi makan itu ikut keperluan saja, ikut jangan terlalu lama lah, sederhana saja. Ni makan pun sampai 1 jam, makan pun sampai 1 jam lebih, 2 jam, duduk lepak lagi, makan lagi. Itu kita tidak mencontohi bagaimana cara baginda Nabi SAW ketika mana sedang makan. Sebab Nabi SAW tidak akan berlama-lama. Sebab itu Nabi SAW duduk dengan cara lepas selesai dia boleh terus bangun, boleh terus pergi. Seolah-olah Nabi SAW itu duduk dengan untuk segera, dengan keadaan duduk yang tergesa-gesa untuk bangun. Itu cara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu tidak perlulah untuk kita ini berlama-lama ketika mana makan. Okey, kita balik kepada apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi tadi. Boleh digalakkan makan dengan menggunakan 3 jari, kecuali
apabila kita itu sedang makan makanan yang tidak boleh untuk kita pakai 3 jari saja, kena pakai lebih. Macam saya bagi contoh tadi, macam kita makan nasi, macam kita makan benda-benda lain yang perlu kita gunakan jari kita yang lain, perlu kita gunakan jari kita yang lain. Jadinya untuk kita lebih mudah faham, contoh kalau kita makan kuih, kalau kita makan roti, yang benda-benda yang kita boleh pegang dengan 3 jari, maka kita kena gunakanlah 3 jari. Tapi makan makanan yang sebagai contohnya macam makan nasi, makan benda-benda yang berat, yang susah untuk kita gunakan 3 jari, maka dibolehkan untuk menggunakan 5 jari, ikut keadaan bagaimana apa yang kita nak makan tu. Itu. Kalau makan 3 jari makan dengan nasi, bila nak habis, itu pun menjadi salah satu sebab dibolehkan untuk makan menggunakan 5 jari. Sebab Nabi SAW makan roti, makan tamar menggunakan 3 jari. Tapi apabila baginda Nabi SAW itu nak minum sup yang ada di dalam mangkuk kecil, Nabi akan pegang mangkuk itu menggunakan 5 jari. Dan menggunakan 5 jari, maka dia akan diminum sup tersebut menggunakan bekas itu dipegang dengan menggunakan kelima-lima jari baginda Nabi SAW. Itu juga menjadi sebab kenapa dibolehkan untuk kita ini makan menggunakan 5 jari, ikut keadaan, ikut saiz portion makanan kita itu macam mana. Kalau boleh digunakan 3 jari, maka gunakan 3 jari. Kalau tak boleh, maka tambahlah sampai 5 jari. Itu. Jadinya setakat itu sajalah perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah. 2 hadis kita bacakan, dan insya-Allah esok kita akan baca hadis yang terakhir, dan kita akan tengok info-info tambahan. Dan info-info tambahan bagaimana Nabi SAW duduk, kita akan terangkan dengan lebih terperinci pada hari esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.